Penonton dan juga peserta Research and Education Insight 2031 Ready 2021 yang mana sekarang sedang berlangsung program ini selama 2 hari iaitu pada hari ini 11 hari bulan dan juga esok. Okey, alhamdulillah hari ini anda bersama saya Muhammad Nasrul sebagai moderator untuk sesi kita kali ini, sesi yang ketiga dalam program Ready 2021. Okey, di mana program ini merupakan anjuran oleh pihak Malaysian Research and Education Foundation (MyRef) dan juga Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHN sebagai rakan penganjur bersama. Kita sedia maklum ketika wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita telah memberi kesan yang teruk kepada ekonomi dan juga dunia pekerjaan. Di mana kalau kita tengok ada di kalangan kita yang tidak bernasib baik telah dibentikan kerja, yang mana perkara ini bukan berlaku kepada pekerja peringkat bawahan tetapi peringkat atasan juga menerima nasib yang sama. Bagaimanapun ada satu di samping itu kesan ini juga memberi kesan domino kepada graduan baru yang menyebabkan mereka susah untuk mencari peluang pekerjaan selepas bergraduan. Bagaimanapun ada satu kajian yang telah dibuat, kajian itu mendapati bahawa mereka yang mempunyai latar pendidikan yang baik, dia punya kadar survival mereka adalah lebih tinggi di kala wabak ini, dan mereka juga dilihat kadar untuk pulih, kadar recovery mereka juga adalah lebih baik atas dasar mempunyai latar pendidikan yang lebih baik lah. Okey, sehubungan itu untuk sesi kali ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik. Dia berkenaan dengan tajuknya adalah Upgrade Your Qualification, Professional and Executive Program, Executive Course. Bersama saya, kita ada dua panel yang kita jemput daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang mana secara asasnya mereka mempunyai pengalaman yang luas pelibatan dalam topik yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini. Kalau di sebelah kiri saya, kita ada Prof. Madya IRTS Dr. Buhari bin Mansur, merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian PhD dalam bidang kejuruteraan mekanikal dari The University of Sheffield, United Kingdom pada tahun 2011. Berkenaan dengan pengalaman industri sebelum menyertai UTHM, beliau merupakan eksekutif di Samsung Malaysia Sdn Bhd di Senawang, Negeri Sembilan. Apa khabar Prof? Okey, alhamdulillah semua sihat. Okey.
Dan di hujung pula kita ada panel kedua kita, Prof. Madya TS Dr. Musli bin Muhammad. Beliau merupakan pengarah Pusat Pendidikan Berterusan CEC Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian PhD dalam bidang kejuruteraan, fokusnya kepada kejuruteraan industri pada tahun 2011 juga dari Masih Universiti New Zealand. Okey, apa khabar Prof? Khabar baik. Okey, Prof Musli juga merupakan mengenai pengalaman industri. Beliau merupakan Executive Equality di UMW Toyota sebelum menyertai UTHM. Okey, saya rasa tanpa membuang masa lagi lah, kita adalah lebih baik kita terus kepada panel kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Okey, pertama kali saya ingin kepada panel pertama kita lah, PM Dr. Buhari. Okey, Prof, ni berkenaan dengan topik kita kali ni. Upgrade your qualification, professional and executive course. Okey, saya rasa Prof memang biasalah dengan pembangunan profesional dan pembangunan akademik yang berkaitan profesional. Apa pandangan Prof berkenaan ini? Apa kepentingan kepada graduan baru dan juga mereka yang sedang bekerja untuk peningkatan qualification ni? Okey, terima kasih Tuan Haji Nasrul dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar. Okey, saya rasa kita terus pergi kepada apa yang diutarakan oleh Tuan Haji Nasrul berkenaan dengan keperluan untuk kita upgrade punya qualification. Sebab sekarang ni seperti mana kita tahu, dalam setahun dua ni dengan isu COVID dan sebagainya, banyak peluang-peluang pekerjaan yang agak limited, yang agak terbatas dengan qualification yang sedia ada. So sebab tu kalau kita lihat keperluan kepada kalau mungkin pendengar-pendengar di sini dari pelajar dan juga pemain-pemain industri, keperluan untuk kita mendapat sesuatu yang ekstra daripada kebiasaan yang kita ada, iaitu qualification sedia ada yang kita ada. Contoh kalau kita tengok kepada pelajar-pelajar di universiti yang sedang belajar, silibus yang ditawarkan adalah sama seperti mana yang kita tawarkan sebelum ni, tetapi dengan situasi yang kita ada sekarang ni, pelajar perlu untuk mendapat sesuatu nilai tambah lain daripada kursus-kursus di luar daripada kurikulum asas yang ditawarkan di universiti. Dan juga kepada pelajar-pelajar yang baru bergraduate, yang sedang mencari pekerjaan dan sebagainya, juga merupakan satu nilai tambah jika pelajar-pelajar mempunyai sesuatu skill yang ekstra daripada rakan-rakan yang lain. Dan of course kepada pemain-pemain industri sendiri, pekerja-pekerja industri, biasanya company-company memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran yang lebih daripada kebiasaan, dan daripada situlah sebenarnya keperluan untuk kita semua untuk upgrade qualification kepada dengan mengikuti kursus-kursus profesional dan executive courses ni. Okey, pengalaman saya sendiri dalam kejuruteraan, saya sekarang merupakan professional engineer yang berdaftar dengan BM, dan juga chartered engineer yang berdaftar dengan Engineering Council UK. Dan daripada kawan-kawan kita yang kita selalu berdiskusi berkenaan dengan situasi sekarang ni, tidak dapat dinafikan memang keperluan tu sangat penting untuk menjadi satu nilai tambah kepada pekerja-pekerja atau pelajar-pelajar sekarang ni. Even sebab macam saya maklumkan, saya juga mempunyai connection di UK especially dengan rakan-rakan di sana yang bercerita berkenaan situasi yang berlaku sekarang ni. Even di UK, di Europe sendiri pun banyak company-company yang sekarang ni melihat kepada extra skill yang ada kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi di situ kita lihat seharusnya sekarang ni pelajar-pelajar atau pekerja sudah melihat untuk menilai keupayaan diri sendiri dan mencari kursus-kursus yang relevan dengan situasi dia sekarang ni. Contoh macam pelajar, kalau dia berminat contoh nak masuk ke satu industri tu, dia boleh start untuk survey. Industri sekarang ni perlukan apa? Ataupun kalau saya boleh katakan, kita boleh survey dari segi IP yang kita ada dekat luar, dan kita boleh tengok apa yang trend dekat industri dekat luar sekarang ni lihat.
of course kali kalau kita bercerita kita tak dapat lari daripada isu ataupun topik IAT 4.0. So mungkin pelajar-pelajar ataupun pekerja boleh cuba melihat keperluan di mana kalau dia bekerja sekarang ni, apakah keperluan ini di industri mereka ataupun di tempat mereka kerja, ataupun pelajar-pelajar boleh cuba melihat minat dia dalam bidang tersebut dan dekat mana dia boleh dapatkan kursus-kursus ni dan juga bidang-bidang extra curriculum ataupun extra skill yang diperlukan dalam industri itu sendiri. Okay, seterusnya mungkin apa yang saya boleh katakan untuk first round ni ialah extra skill ni ataupun professional qualification ataupun executive courses ni banyak membantu untuk pekerja-pekerja atau pelajar untuk pergi lebih luas kepada bidang pekerjaan, so that contoh macam kita ada satu qualification dan kita tak semestinya fokus kepada qualification yang kita ada untuk mendapatkan pekerjaan, kerana market sekarang ni terlalu open, terbuka luas, dan dengan skill-skill yang kita ada dalam mengikuti kursus-kursus profesional dan eksekutif ni, mungkin itu akan membantu kita semua dalam menangani situasi sekarang ni, iaitu menangani isu kekurangan pekerja-pekerja mahir di industri yang diperlukan oleh industri. Dan pada masa yang sama juga kita dapat membantu industri-industri di negara dan juga di luar sebenarnya untuk berkembang dengan lebih cepat dengan kursus-kursus profesional dan eksekutif ni. So saya rasa mungkin itu dulu permulaan daripada saya. Saya kembali pada Haji Nasrul untuk teruskan. Okey, terima kasih Prof. Begitu kupasan berkenaan kepentingan. Kalau kita lihat tadi di-highlightkan, maksudnya trend perlukan qualification ni, penambahan qualification bukan berlaku di negara kita je, tetapi juga di United Kingdom dan sebagainya. Bermaksud ini adalah worldwide trend yang kita perlu sama-sama kejar lah. Okay, untuk supaya kelangsungan dalam kita punya penambah nilai, tambah nilai terutama di keadaan sekarang ni, persaingan yang saya jangka memang dia agak sengit lah kan. Kita boleh jangka sengit lah di mana peluang pekerjaan yang rendah tetapi graduan yang ramai. Okay, so kita akan teruskan pada soalan kedua. Yang ni saya ingat saya nak tanya kepada ni lah panel kita kedua, PN Dr. Musli. Prof, saya tahu Prof daripada Pusat Pendidikan Berterusan. Okey. Sebenarnya kita ni biasa mendengar yang terma ni ataupun yang biasa kita dengar lifelong learning. Tapi sebenarnya kan kita masih confused. Apa tu sebenarnya yang dimasukkan dengan lifelong learning, and then apa sebenarnya kepentingan dia kepada kita, kepada graduan, kepada yang sedang bekerja dan juga kepada komuniti. Boleh tak Prof kupaskan sedikit? Okay. Terima kasih Haji Nasrul selaku moderator untuk sesi kita pada tengah hari ini. Kepada para peserta, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, saya ucapkan selamat datang ke sesi kali ini. Diharap tuan-tuan, puan-puan sihat, ceria dan dilindungi daripada wabak COVID-19 dan bencana. Okey, saya ingin berkongsi berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Sebenarnya banyak definisi pembelajaran sepanjang hayat. Yang paling mudah sekali maksudnya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat kita kena belajarlah. Sebab the only constant is change. Jadi bila ada perubahan tu memang kita kena belajarlah. Always ada new things. Okey. Dalam konteks Malaysia, pembelajaran sepanjang hayat boleh ditafsirkan sebagai proses pendidikan menerusi penguasaan ilmu, kemahiran dan keterampilan melalui kaedah formal ataupun tidak formal berdasarkan pengalaman di tempat kerja atau semasa mengikuti program pendidikan dan juga kursus. Tumpuan sasaran adalah individu yang berumur 15 tahun dan ke atas. Khususnya mereka yang tidak mengikuti pendidikan secara konvensional dan pendidikan sepenuh masa. Pembelajaran sepanjang hayat ni boleh diakses terutamanya menerusi pembelajaran jarak jauh, distance learning, e-pembelajaran online, blended learning, ini combine face to face dan juga online.
pembelajaran di tempat kerja, sebenarnya banyak benda kita belajar bila kita bekerja sebenarnya. Okey, banyak masalah-masalah, peluang-peluang penambahbaikan yang kita dapat bila kita bekerja. Jadi along the process kita akan belajar sesuatu, dan ada benda yang kita tak tahu, kita kena terus belajar. Okey, selain daripada itu kita juga ada pembelajaran secara separuh masa. Okey, kerajaan Malaysia sebenarnya sangat mengutamakan agenda pembelajaran sepanjang hayat bagi memastikan masyarakat Malaysia ini mendapat peluang pendidikan merentasi peringkat umur. Okey, semua peringkat umur ada peluang untuk belajar. Latar belakang pendidikan, okey, pelbagai latar belakang pendidikan pun boleh terus belajar, dan juga lokasi pembelajaran. Kalau boleh ni semua tempat rakyat Malaysia ni duduk, semua diorang boleh terus belajar. Okey. Pembelajaran sepanjang hayat ini disokong pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi 2015-2025 dan juga pelan induk pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat 2011-2020. Ini menunjukkan bahawa Malaysia sangat menitik beratkan pembelajaran sepanjang hayat untuk rakyatnya. Okey, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, kajian ada menunjukkan bahawa purata siswazah bertukar pekerjaan adalah sebanyak 10 kali sepanjang hayat mereka. Ini purata. Macam saya ni tak adalah tukar banyak kali. Jadi lepas grad saya join Toyota, lepas tu saya join Kuito, and then sama belajar masih kekal Kuito. Jadi UTHM pun masih kekal di sini, setia bersama UTHM. Tapi projek-projek industri kita still pergi ke industri jugalah. Okey, dalam kajian lain pula menunjukkan 65% pelajar sekolah rendah pada hari ini akan bekerja dalam bidang yang belum wujud lagi ketika ini. Belajar sentiasa akan ada benda baru. Tambah bila ada COVID ni pun kami pun kena belajar benda baru sebab hampir ke semua benda perlu online. Okey? Jadi yang sebelum ni kita pergi kursus untuk mengajar ni banyak face to face. Sekarang ni bila ada ni semua kena belajar benda baru untuk mengajar dan belajar menerusi online. Kita mestilah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar pengetahuan dan kemahiran sentiasa berkembang. Okey? Dan kita perlu berfikir secara kritis dan sentiasa terbuka untuk menerima perubahan. Okey, the only constant is change. Okey, memang sentiasa berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. Okey? Jadi sentiasa terbuka untuk menerima perubahan, idea dan cara baru untuk bertindak. Jadi anda semua sebenarnya boleh meningkatkan kelayakan ataupun qualification anda menerusi pelbagai pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Termasuklah, okey, yang pertama, anda boleh join program akademik secara separuh masa yang mana menjurus kepada kelayakan akademik seperti diploma, ijazah sarjana muda, sarjana, PhD. Biasanya program separuh masa ni dibuat di hujung minggu ataupun after office hour. Sesuailah kepada working adults, okey, pekerja-pekerja industri. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh still sambung belajar, okey, untuk upgrade. Yang mana ada degree boleh upgrade jadi master. Dulu masa saya sekolah dulu, okey, masa saya sekolah teringin nak buat degree. Ingat dah degree ni jadi semakin pandai lah. Lepas habis degree, rasa ada banyak benda lagi rupanya aku tak tahu. Sambung pula buat master. Dah nama master. Ingat kita dah master dah bidang kita. Mungkin master bidang tu pada waktu tu. Tapi sebab dia only constant is change, jadi benda berubah. Yang kita tahu pun rupanya dah lama-lama outdated juga. Lepas tu sambung pula PhD. Saya sambung di New Zealand. PhD ni ada orang kata pengajian habis dah. Rupanya tak habis lagi. Mungkin waktu tu kita mungkin tahu pakar satu-satu bidang yang sangat spesifik. Tapi rupanya
ada benda-benda lain yang kita tak tahu, yang kita kena terus belajar dan terus belajar. Jadi yang working adult kalau dapat ni sambung belajar program-program akademik ini secara part time, hujung minggu ataupun selepas waktu kerja. Zaman sekarang ni memang kita galakkan tambah yang graduan yang baru graduate ni cari kerja dulu. Cuba cari kerja. Jadi ada gaji. Jadi bila nak sambung belajar tu lebih, orang kata lebih secure lah. Sebenarnya kita ada juga program akademik secara sepenuh masa. Yang ini bagi pelajar dewasa. Pelajar dewasa ni selalunya pelajar yang dah matang, bukan fresh. Maksudnya dia dah habis belajar, dia dah meninggalkan universiti lebih satu semester. Macam kes saya sambung master, PhD tu dikira sebagai pelajar dewasa lah. Sebab lepas degree saya tak terus sambung master PhD. Saya kerja dulu di industri. And then sebenarnya bila kerja di industri pun ada banyak benda yang saya belajar. Jadi research dan projek saya masa master dan PhD pun ada relate dengan pengalaman kerja saya. Jadi sangat penting ya tuan-tuan perempuan dapatkan pengalaman industri. Okey? Seterusnya yang ketiga, tuan-tuan perempuan saudara-saudari boleh juga tingkatkan kelayakan ataupun qualification tuan-tuan perempuan dengan menyertai program eksekutif dan profesional. Okey, badan-badan profesional ni memang mensyaratkan ada CPD hours. Okey. Macam saya professional technologist. Dia ada setahun berapa CPD untuk kita continue. Jadi ini banyak sebenarnya kursus-kursus yang mana kita boleh kumpul CPD point. Yang mana hadir program hari ni pun dapat juga CPD point kan? Daripada BM, daripada MBOT semua kan? And then ada juga program akademik yang eksekutif. Okey, seperti anda tuan-tuan perempuan boleh join program sijil eksekutif, sijil profesional, diploma eksekutif, sarjana eksekutif. Itu sebagai contoh. Okey. Jadi program-program eksekutif dan profesional ni dia lebih fokus kepada reskilling. Okey. Untuk memenuhi keperluan kerja. Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan juga boleh tingkatkan qualification menerusi program attend program-program kompetensi teknikal dan atau latihan vocational. Yang ni lebih kepada macam sijil kompetensi, sijil Kemaran Malaysia, okey. Lebih pada kompetensi lah. Lepas tu kita juga ada kursus-kursus pendek, ini biasa. Okey, yang mana di akhirnya ada sijil kehadiran ataupun sijil penyertaan. Sebenarnya bila kita join mana-mana institusi kerja pun memang kita ada syarat wajib untuk attend kursus. Macam di UTHM kena 40 jam setahun. Masa saya kerja Toyota pun masa awal-awal join tu awal-awal sekali kena pergi kursus communication. Sebab kadang-kadang banyak isu berlaku antaranya sebab communication breakdown. Okey, salah faham. Okey, jadi kita kena boleh berkomunikasi supaya orang faham kita dan kita pun boleh influence orang, okey? Untuk terima idea kita. Lepas tu antara kursus penting masa saya kerja Toyota dulu adalah problem solving. Jadi memang setiap hari ni sebenarnya kita kena solve problem. Okey. Jadi problem solving ni pun antara kursus-kursus yang wajib lah dulu masa saya awal-awal join Toyota. Selain daripada tu, especially zaman sekarang, zaman online, lepas tu dengan COVID, okey. Tuan-tuan puan-puan boleh juga terus belajar dan tingkatkan kompetensi dengan join MOOC. Okay, Massive Open Online Courses. Okay, iaitu kursus pembelajaran atas talian yang terbuka secara percuma through open learning, Coursera dan lain-lain. Okay, sebenarnya yang ini untuk belajar free, tapi kalau kata nakkan credential kena bayar lah. Selain daripada itu kita juga ada APEL, iaitu Accreditation of Prior Experiential Learning. Okey. Bahasa Melayunya pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Yang mana dia cerap pengalaman ni dari segi pengalaman yang kita dapat masa kita belajar, masa kita di tempat kerja ataupun daripada kita attend kursus, okey, kita attend program-program pembelajaran, ini dia boleh cerap dari situ. Okey, daripada situ kita pelajar tuan-tuan puan-puan boleh ada option satu untuk apply untuk APEL A. A itu for access. APEL A ni memberi peluang
kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran. Okey. Jadi tak ada kurang kelayakan akademik boleh sambung belajar, sijil, diploma, sarjana muda sehingga ke master. Sebagai contoh di UTHM ada pelajar-pelajar yang join program master mechanical ni through APEL, dia pakai APEL A. Daripada pengajar daripada politeknik. Dia ada diploma, lepas tu campur dengan pengalaman kerja, dia mohon APEL A dan dia dapat. Jadi bila dapat dia terus boleh sambung ke master. Jadi tak perlu degree. Kalau biasa konvensional ni nak sambung master kena ada degree. Tapi sekarang ni kita ada peluang. Kita boleh gunakan APEL A ni yang mana yang ada diploma dengan pengalaman kerja, yang mana banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang dapat daripada kita bekerja ni. Kita boleh apply untuk APEL A. Jadi APEL A ni boleh digunakan untuk sambung belajar. Okey. Seterusnya, kita ada APEL C. C for credit. Iaitu penilaian ilmu yang diperoleh daripada pengalaman kerja, pengalaman hidup bagi tujuan mendapatkan pindahan kredit. C itu for credit. Untuk khusus dalam program akademik. Yang ni pun boleh juga. Okey, untuk transfer kredit. Dan akhirnya contoh lain adalah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari boleh juga guna pendekatan belajar menerusi micro credential. Okey, micro credential. Yang ni ada yang nama-nama lain macam bila you belajar ni ada dapat digital badges. Okey, ada yang offer dia brandkan sebagai nano degrees, micro master, micro bachelors. Tuan-tuan boleh Google lah yang ni. Ini berkaitan micro credential. Berkaitan APEL di UTHM pun ada pusat APEL ni untuk bantu pelajar-pelajar untuk mohon APEL bagi sambung belajar. Jadi saya rasa sekadar itu dulu daripada saya. Jadi kesimpulan dia sebenarnya banyak kaedah-kaedah atau pendekatan yang tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari boleh guna untuk terus belajar untuk meningkatkan qualification tuan-puan dan puan-puan. Okey. So all the best lah untuk terus belajar. Diserahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Prof Musli banyak info yang dia kongsikan kepada kita semua. Kalau lihat bila sebut pelajar pendidikan berterusan sepanjang hayat, maksudnya sepanjang hayat lah kita belajar. Okey, tidak terhenti di mana yang kita berada sekarang. Maksudnya kalau dah habis degree tu kena sambung lagi lah. Okey, tetapi kalau kita lihat maksudnya benda ni tak terhad maksudnya bukan melihat apa yang kita ada sekarang, tetapi dia banyak peluang yang kita boleh explore untuk peningkatan kita punya diri, dan saya rasa peningkatan ni dia akan memberi kesan lah kepada kita punya skill kita dan bantu untuk kita lebih ke depan. Okey, ke depan berbanding yang lain. Okey, kita balik semula kepada panel pertama kita Prof Buhari. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, bila kita menyebutkan tentang peningkatan qualification saya kira universiti sebagai gedung ilmu dia merupakan satu entiti lah yang sangat penting dalam objektif ni. Okey. So boleh tak Prof kongsikan apa yang telah dilakukan usaha oleh pihak universiti ataupun mungkin apa yang dilakukan oleh pihak fakulti Prof lah untuk memberi khidmat dalam peningkatan qualification ni. Okey, terima kasih Haji Nasrul. Okey, sebelum saya pergi kepada soalan yang diutarakan oleh Haji Nasrul tadi, saya tertarik dengan kupasan yang diberikan oleh sahabat saya, Dr. Musli, berkenaan dengan peluang-peluang yang kita ada. Sebenarnya untuk peningkatan qualification ni, dia ada dua konsep. Sama ada yang kita kata bersijil ataupun sijil yang dikeluarkan oleh universiti, contoh macam program-program eksekutif yang ditawarkan oleh universiti dan sebagainya, dan juga kursus-kursus yang nak kata macam mana, dia mungkin yang konsep micro credential tadi, dia one off macam tu dan dia tak ada keluarkan sijil apa-apa macam tu, tapi bukan tak keluar sijil, dia ada bukti yang kita dah ikuti kursus tu, tapi dia bukan
macam mungkin kita kata bukan berkredit atau macam itulah. Contoh macam short course yang di offer melalui online. Okay, so sebenarnya ruang itu banyak, dan sebab tu bila sahabat saya tadi membentangkan berkenaan dengan laluan-laluan tu, saya tertarik dengan apa yang diutarakan tu. Sebab sekarang ni kalau kita tidak mahu ataupun kita kata kita tak ada masa untuk sambung secara formal di universiti ataupun di pusat-pusat pertaulihan kursus-kursus ni, kita boleh buat secara online ataupun mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh badan-badan profesional. Of course, macam saya sendiri dalam bidang kejuruteraan, di Malaysia kita ada IEM, Institution of Engineers Malaysia, yang menganjurkan kursus-kursus profesional related dengan engineering. Dan of course kalau dalam bidang lain pun saya percaya dalam bidang yang ada badan akreditasi sendiri, contoh macam surveyor, kita ada architecture dan banyak lagi. Dan daripada situ banyak kursus-kursus yang ditawarkan. Kalau kita tengok sekarang ni, tiap-tiap hari kita boleh pilih je nak kursus yang mungkin setengah jam ataupun mungkin kita ikuti kursus dalam 1 jam dan kita boleh dapat knowledge tu. Dan knowledge tu sebenarnya yang saya kata tadi akan beri nilai tambah pada diri kita sendiri. Even sekarang ni dengan orang kata global education ni, kita boleh ambil kursus-kursus di Harvard yang of course menawarkan kursus-kursus online sekarang ni, dekat Yale pun ada, dekat Imperial College pun banyak menawarkan kursus-kursus yang kalau kita nak attend saja, kita boleh attend, kita boleh dapat knowledge tu. Dan kalau kita nak certificate tu, kita bayar sikit untuk proses examination dan kursus persijilan dan sebagainya. So ruang tu kita kata kita tak ada alasan lagi lah untuk kita kata kita tak ada peluang untuk upgrade kita punya qualification tu sendiri. Okay. Dan berbalik kepada usaha universiti UTHM, kita sendiri pun banyak menawarkan kursus-kursus untuk rescaling dan upscaling, dan juga kursus-kursus profesional, kursus-kursus eksekutif dan sebagainya. Di fakulti sini, di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, kita ada salah satu kursus yang dinamakan sebagai Master in Energy Management bersama dengan Sijil Energy Manager. So that siapa yang mengikuti kursus ini, at the end dia akan dapat Master Science in Energy, and then dia dapat tauliah sebagai Energy Manager. So that sekarang ni kalau sesiapa yang dalam bidang energy management sekarang ni, kita tahu keperluan energy manager ni cukup besar. Dan daripada situ sebenarnya kita boleh marketkan diri dengan cukup luas. Di Malaysia sendiri kita tak perlu pergi luas kalau dari segi energy manager ni. Di Malaysia sendiri pun memang dah banyak peluang-peluang untuk energy manager ni penetrate dalam industri dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga ada kursus-kursus seperti mungkin agak spesialis sikit, diploma eksekutif in professional piloting. So ini sebenarnya fokusnya lebih kepada untuk pilot, tapi dia sebenarnya open untuk semua. Mungkin ada di antara kita yang ingin mengetahui secara asas dulu apa yang berlaku sebenarnya dalam aviation ni, mungkin boleh ikuti kursus-kursus diploma penerbangan profesional ni. Sebab di UTHM kita ada mungkin ramai yang tahu, kita ada satu flying school yang dinamakan sebagai AATA, dan AATA ni ialah flying school dan menawarkan kursus piloting dan juga diploma eksekutif tu. So that sesiapa yang mengambil kursus piloting di AATA ni, automatik dia akan mengambil kursus diploma eksekutif ni, dan ini merupakan nilai tambah kepada kadet-kadet pilot ni. Sebab sekarang ni dengan adanya CJ tambahan ni, pilot ataupun graduate daripada AATA ni dia tidak lagi tertumpu kepada airline. Mungkin dia boleh pergi kepada bidang-bidang lain dalam aviation, mungkin dari segi management dan sebagainya. In case orang kata, sebab kadang-kadang orang kata sekarang ni industri aviation dah drop dan sebagainya. Mungkin untuk setahun dua ni katakan tak ada peluang untuk pergi ke piloting, mungkin boleh kerja dalam bidang aviation menggunakan diploma yang kita tawarkan ni. Dan lagi satu, tadi macam sahabat saya maklumkan, kita boleh gunakan kemasukan melalui APEL.
Apel A untuk admit. So kita boleh gunakan diploma CCG yang kita ada untuk meneruskan karier kita ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin daripada diploma kita boleh ambil master dan sebagainya. So dalam master sendiri pun sebenarnya di FKMP kita dah ada yang graduan. Staff politeknik staff politeknik dan kemasukan dalam APEL ni master dia tu diiktiraf oleh MQA dan juga untuk kenaikan pangkat semua dia boleh gunakan kelulusan tersebut. So dalam master eksekutif pun kita ada Master in Aviation Management. So yang ni pun macam saya bagi tahu tadi, mungkin ada setengah kita yang terkesan dengan aviation industry sekarang ni. So dengan mengikuti kursus-kursus manajemen ni, mungkin dia boleh pergi kepada management side untuk sementara sebelum industri aviation ni berkembang balik dan sebagainya. So di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, so far itu yang kita tawarkan dan juga untuk akan datang. Banyak lagi program-program yang dalam perancangan kita, seperti kita nak buat short course untuk welding inspector, kita ada planning untuk NDT, drone lah. Dia kalau nak cerita drone ni jadi panjang pula ni. Cuma kalau kita tengok sekarang ni lah, drone pun macam dah jadi satu trend sekarang ni. Dan kita pun menawarkan khusus, so far kita ada sijil, short course untuk drone, basic drone, dan juga kita ada sijil eksekutif untuk selepas ni, untuk drone yang memerlukan sertifikat untuk kendalikan drone tu. So jangan ingat kita main drone boleh main macam tu je. Dia kena ada sertifikat khas. Okay, especially bila melibatkan drone yang berkapasiti yang berskala besar lah. Okay, so drone industri, agriculture dan sebagainya. So yang ni sebenarnya kita sini dapat input daripada industri yang dikata kita perlukan pekerja-pekerja yang mahir dalam mengendalikan drone. So kita offer program-program ini. Dan program-program yang kita offer biasanya kita dapat input daripada industri. Apa yang industri perlukan sekarang ni. Dan kita offer kursus-kursus tu. So that daripada situ banyak peluang-peluang untuk pendengar-pendengar semua untuk mengikuti ataupun upgrade skill untuk menggunakan kursus-kursus profesional dan eksekutif yang ditawarkan not only bukan saja di UTHM tapi di institusi di Malaysia dan juga di luar. Macam saya beritahu tadi, kalau kita nak CJ daripada Harvard sendiri pun banyak sangat kursus-kursus yang kita boleh ambil daripada sana. So mungkin kalau kita ada sertifikat Harvard tu, orang kata pandang sikit lah. Jadi mungkin sebelum saya akhiri apa yang round yang ni, tadi sekali lagi Prof Musli bagi tahu berkenaan dengan soft skill. So soft skill ini pengalaman saya sebagai timbalan dekan akademik dan saya jaga pelajar-pelajar di fakulti. Soft skill ni adalah satu input yang kita dapat daripada industri yang kurang lagi mendapat perhatian daripada pelajar-pelajar especially. So kalau kita tengok kursus-kursus di luar sana, banyak kursus-kursus yang menawarkan program-program untuk upscale kita punya soft skill tu. Asyik sebut skill sebenarnya. Communication skill, problem solving skill dan sebagainya. Especially communication. Ini mungkin peluang kepada pelajar-pelajar atau pendengar semua untuk melihat balik ataupun untuk kita kata muhasabah. Setakat mana keupayaan kita dari segi soft skill ni, especially communication dan sebagainya. So kita boleh gunakan ruang tu untuk kita upscale balik, untuk kita upgrade balik kualifikasi kita, dan ini sebenarnya akan beri nilai tambah yang cukup besar kepada kita, especially bila kita berada dalam industri. Of course industri sekarang ni memerlukan pekerja-pekerja yang bukan masuk kerja dan tanya apa yang saya perlu buat. Sebab industri dia tak hire you untuk dia bagi arahan, dia hire you untuk fikirkan apa yang you boleh buat kepada industri. So salah satunya bila you masuk kerja,
You jangan tanya company tu, okay, you dah terima saya kerja, apa yang you nak saya buat? Itu dah tak berlaku sekarang ni. You kena ada satu skill, you masuk kerja, you bagi tahu company tu, okay, saya lihat di sini macam ni dan saya ada keupayaan untuk mengubah sesuatu yang berlaku di industri itu. Itu salah satu perkara yang industri tengok sekarang ni. So sebab industri dia tak ada masa untuk train staff lama-lama. So, kalau kita datang dengan package yang kita dah ada, skill yang tinggi dalam satu bidang tu, itu cukup bernilai kepada kita dan juga kepada industri itu sendiri. Okay, so mungkin itu je buat kali ini. Saya balik pada Haji Nasrul untuk seterusnya. Okey, terima kasih Prof. Okey, kupasan yang menarik banyak pendedahan baru kepada kita Maksudnya kita melihat kepentinganlah dan peranan universiti itu sendiri. Maksudnya universiti ni dia bukannya seperti yang kita anggap universiti dulu kot. Universiti dulu setakat belajar degree dan sebagainya balik lepas tu tinggalkan. Maksudnya universiti juga memainkan peranan dalam peningkatan skill yang diperlukan di industri. Kita boleh nampak kupasan daripada panel kita yang mana setiap program yang dianjurkan oleh universiti dia ada connection dengan industri. Maksudnya dia ada pendapat daripada industri lah. So ini rasa platform yang baiklah untuk kita semua untuk penonton yang mana ada target untuk peningkatan skill sebagainya, bolehlah refer ke universiti UTHM ataupun universiti-universiti lain lah. Maksudnya saya jangka universiti lain pun sama ada juga. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada soalan seterusnya kepada panel kita, Prof Musli. Okey, Prof daripada Pejabat Pendidikan Berterusan, boleh tak Prof kongsikan apa fungsi Pejabat Pendidikan Berterusan ni dalam proses untuk peningkatan qualification, dan adakah pendidikan berterusan ni dia terhad kepada mereka yang dah ada degree je? Kalau misalnya sebelum ni mungkin latar belakang pendidikan dia sebelum ni mungkin tak sampai ke degree, adakah dia masih boleh untuk meningkatkan lagi dia punya kualiti? Okey, Prof silakan. Okey, terima kasih Haji Nasrul, moderator. Boleh, semua boleh. Lifelong learning ni untuk semua orang, semua boleh insya-Allah. Kalau ada yang free pun ada, yang ditaja, yang bayar pun banyaklah. Itu yang kita nak dengar tu. Okey, saya pengarah Pusat Pendidikan Berterusan UTHM ataupun Continuing Education Center CEC. Yang mana CEC berperanan untuk membangun dan mengurus program pembelajaran sepanjang hayat yang menjana keuangan universiti lah. Seperti program akademik pembelajaran berterusan, program kerjasama akademik, okay, and then program eksekutif dan juga program profesional. Jadi kalau kita tengok program akademik ni, kita ada offer secara pembelajaran berterusan ni, maksudnya kita offer part time lah, after office hour ataupun hujung minggu. Contohnya yang ada kat belakang saya ni, list program master part time yang mana merangkumi sarjana kejuruteraan awam. Okey, CEC kita urus. Okey, kita urus dan pemilik program dia kepakarannya daripada fakulti. Okey, kita ada offer sarjana kejuruteraan awam daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, sarjana kejuruteraan elektrik daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik, sarjana kejuruteraan mekanikal, okey, ada kat situ, daripada dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan, dan kita ada sarjana pendidikan teknik dan vocational, sarjana pendidikan teknikal reka bentuk instruksional dan teknologi. Macam program sarjana pendidikan teknik dan vocational ni dia ada license to teach sekali lah. Dia boleh guna untuk mohon sebagai pensyarah lah. Ini tadi MBV, sarjana pendidikan teknik dan vocational. Sarjana pendidikan teknikal ni ini di bawah Fakulti Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational. Yang keenam, kita ada sarjana sains pengurusan teknologi pembinaan dan juga sarjana pentadbiran perniagaan MBA, ini dengan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Dan akhirnya sarjana sains kejuruteraan pengangkutan rel, ini dengan Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Ini program yang pertama di Malaysia, okey, master kejuruteraan pengangkutan rel. Sekarang ni kita ada offer, kita buka kelas ni di Create, okey, Melaka. Ramai pelajar-pelajar
yang mengikuti program sarjana kejuruteraan angkutan rel ni daripada JKR pun ramai. Okey, yang mana kita bangun kebanyakan program ni kita bangun dengan input daripada industri. Program-program master part time ni ini memang diakkredit oleh MQA lah. Selain daripada program-program akademik yang perdana yang kita offer secara part time ni, kita juga ada program eksekutif yang mana untuk reskilling dengan upskilling untuk menangani isu spesifik dan keperluan sumber manusia dalam sektor industri. Contoh-contoh program yang kita tawarkan yang mana terdiri daripada program sijil eksekutif, pengurusan penanaman tebu. Okey, kita ada diploma eksekutif imam profesional ini dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ini dengan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Kena imam tu kena upgrade juga. Imam kena upgrade juga. Ada qualification juga. Okey. And then kita ada diploma eksekutif penerbangan profesional ini dengan FKMP, Fakulti Kejuruteraan Mekanik Pembuatan. Tadi kita ada batch yang baru register pagi tadi. Saya dengan PM Dr. Bukhari ada tadilah bersama dengan pelajar-pelajar. Yang uniknya di program diploma eksekutif penerbangan profesional ni dia berserta dengan lesen penerbangan ATPL frozen. Jadi dia ada lesen penerbangan ATPL sekali dengan diploma eksekutif penerbangan profesional. Selain itu kita ada juga diploma eksekutif pengurusan fasiliti. Ini dengan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Diploma eksekutif pengurusan hospitality ini dengan FPTV, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational. Dan kita ada sarjana eksekutif objek rangkaian internet IoT ini dengan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Dan sarjana eksekutif pengurusan penerbangan ini dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan yang mana yang akan mengajar ni pun memang ramai daripada industri. Okey. Dan kita juga ada sarjana eksekutif imam profesional. Jadi program eksekutif ni banyak yang kita bangunkan dengan input daripada industri. Sekarang ni kita banyak guna pendekatan blended learning lah. Jadi kita ada yang face to face dan juga ada juga online. Okey. Jadi biasanya yang face to face ni mungkin kita lebih pada perbincangan, ujian, something like that lah. Okey, ini program-program eksekutif dan profesional yang mana tidak diakkredit oleh MQA. Jadi selain daripada itu kita juga ada banyak juga kursus-kursus okey yang ditawarkan di fakulti-fakulti dan institut-institut di UTHM. Jadi boleh rujuklah di website UTHM dan kita juga ada anak syarikat UTHM iaitu UTHM Education and Training Sdn Berhad yang banyak menawarkan program-program yang partner dengan HRDF claimable, okey, program-program kompetensi, contohnya program CPD, okey, macam dia ada tawarkan energy management training course, okey, safety and health officer, site safety supervisor dan lain-lain. Okey, dan saya percaya universiti lain pun banyak menawarkan peluang-peluang pembelajaran sepanjang hayat yang bukan hanya terhad kepada yang ada degree saja. Yang tak ada degree pun boleh belajar, ambil sijil, okey, sijil yang ada sijil penyertaan, sijil kompetensi, okey, kita ada sijil eksekutif. And then daripada situ yang menariknya APEL ni sebenarnya dia mencerap apa juga pembelajaran kita menerusi short courses, program-program yang berkredit dan juga apa yang kita belajar daripada pengalaman kerja dia boleh cerap untuk APEL A dan juga APEL C untuk bantu kita untuk terus belajar yang mana nakkan program-program akademik yang ada yang MQA lah. Jadi saya rasa peluang di situ, tinggal put effort untuk cari yang mana yang sesuai. Setiap orang tak sama, jadi masing-masing tengok kena pasti apakah yang you all boleh jadikan you all punya strength untuk you all marketkan diri you. Okey, kekuatan ni sebenarnya kita fokus pada kekuatan kita, kita pakar benda-benda yang kita kuat ni, dia akan menjana income, okey, credibility dan lain-lain. Okey, peningkatan qualification dengan sijil ni satu lagi kelebihan kita ada recognition lah. Ada sijil. Jadi apa-apa kita ada bukti. Semua based on evidence. Jadi kalau ada yang sijil-sijil ni mudahlah kita nak
convince orang. Okey, untuk credibility. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Serah balik kepada Tuan Haji Nasrul. Okey, terima kasih Prof Musli. Nampak dia banyak maksudnya daripada pusat pendidikan berterusan CEC, banyak kita nampak program yang ada. Okey, yang ada yang saya ingat dia merakupi seluruh genap masyarakat kot, daripada dia jadi imam pun ada CJ. Maksudnya kita nampak keperluan peningkatan kualiti qualification ni dia berkaitan dengan kualiti. Maksudnya adanya qualification ni nampaklah kita ada kualiti. Jadi nampak maksudnya dia memberi nilai tambah yang baiklah kepada kita, terutamanya kepada graduan dan ataupun yang sekarang ni sedang bekerja dalam bidang teknikal atau sebagainya. Okey, untuk round yang ketiga ni pula, saya ingat saya akan buka lah. Kita tinggal lagi beberapa minit saja, tak lama. Masa yang diperuntukkan selama 1 jam. So kita akan open kepada penonton atau peserta Ready 2021. Kalau ada yang ingin bertanya, untuk bertanya lanjut ke ataupun masih tak faham ataupun nak minta pendapat, pandangan sebagainya daripada panel kita yang hebat ni. So saya alu-alukan lah kalau ada soalan. Okey, kita ada dapat soalan pertama ni. Okey, soalan pertama daripada saudara yang ni, saudara Faisal. Okey. Okey, dia nak tanya kepada ni lah, kepada Prof Musli. Okey. Tadi banyak bercerita pasal eksekutif, diploma eksekutif. Boleh tak cerita sebenarnya diploma eksekutif tu apa? Siapa yang sebenarnya boleh masuk diploma eksekutif dan macam mana prosedur, satu prosedur kemasukan, macam mana pula perjalanan program tu? Silakan. Okey, terima kasih. Yang tanya tadi siapa? Saudara Sri Faisal. Faisal terima kasih atas pertanyaan. Okey, program eksekutif ni adalah laluan pendidikan alternatif yang formal untuk pekerja industri lah, yang tidak mempunyai peluang mengikuti program laluan akademik semasa awal kehidupan mereka bagi membangun dan mengemaskini kemahiran dan pengetahuan untuk diaplikasikan dalam pekerjaan. Jadi memang program ni disediakan untuk menangani isu spesifik dan keperluan sumber manusia dalam sektor industri. Jadi kalau berminat, boleh berminat dengan program yang kami offer, boleh terus pergi ke website CEC, okey, cec.uthm.edu.my, ataupun boleh juga WhatsApp untuk kita bagi penerangan lebih lanjut lah, sebab syaratnya secara umumnya program-program eksekutif ni kena ada pengalaman industri. Dan program ni kalau diploma dalam lingkungan setahun ke setahun setengah, bergantung pada program. Detail dia boleh communicate dengan kami ataupun boleh juga WhatsApp. Kita ada hotline kita 019-594-8096. Okey, 019-595-8096 ataupun 010-979-7853. Nanti kita boleh bagi penerangan yang lebih spesifik pada program dan juga keperluan tuan lah. Secara umumnya kat situ pun ada nak penerangan dekat website, lepas tu ada dekat Facebook pun ada. Untuk personalize boleh guna hotline kami yang WhatsApp tu. Zaman sekarang kita tanya terus WhatsApp untuk detail lah. Intake next ada insyaAllah bulan 3. Bulan 3 tak lama lah tak lama. Jadi lagi berapa bulan je ni? Kalau tarikh tutup permohonan dia bulan 2 lah. Okey. So harap menjawab soalan lah secara umum dulu. Detail dia boleh pergi ke ni. Nanti detail mungkin Urus Siti ada akan sharekan lah dalam ni kepada penonton sekiranya untuk dapat maklumat lanjut Saya ni ada soalan daripada ni berkenaan ni kepada panel kita ni, Prof Bari. Okey Prof, soalan ni dia nak tanya, dia berkenaan begini, daripada diploma, dia sekarang kelayakan dia ada peringkat diploma dan dia bekerja teknikal sekarang ni di industri lah. Dia bertanya adakah program-program degree yang mana, kalau kita tengok program degree selama ni setakat graduan dan sebagainya, adakah yang melibatkan dengan lesen dan sebagainya berkenaan attach sekali dengan qualification selain daripada dapat degree itu sendirilah. Okey, terima kasih kepada yang bertanya.
Sebenarnya seperti mana tadi saya dah maklumkan, kita provide program-program ni based on input kita daripada industri. Dan sekarang ni memang industri memerlukan graduate berserta dengan certain competency cert macam tu. Okay, so di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kita dalam proses sebenarnya untuk membangunkan kursus-kursus pendek yang berserta dengan sertifikat ni. So macam tadi yang bertanya mungkin daripada diploma, dia sambung degree di FKMP di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. At the end of the year, selepas dia graduate, kalau sekarang ni sebab program tu sebenarnya kita dah rangka sekarang ni, dah kita akan offer kepada next student. So next student tu insya-Allah kita dah boleh katakan dia boleh graduate dengan certain cert yang kita provide. Tapi cert tu of course memerlukan sedikit tambahan yuran. Kita tak dapat nafikan. Sebab contoh macam yang kita tengah usahakan sekarang ni welding inspector dengan NDT. So ini yang kita tengah usahakan so that student pada tahun akhir dia boleh memilih kursus-kursus yang berkaitan dengan welding ni, kursus yang kita tawarkan berserta dengan CJ kompetensi tu. So that selepas dia graduate, mungkin kalau dia ambil level 1, contoh macam NDT dia ambil level 1 dan selepas dia graduate dia dah ada satu dia dah layak untuk ambil exam di pusat pertaulihan NDT itu sendiri. Dan juga mungkin untuk kalau level 2 dia sebenarnya level ni dia bergantung pada bayaran tu. Itu yang kita masih lagi dalam proses untuk menilai tahap mana yang kita mampu untuk provide pada student. Sebab kalau di luar untuk ambil contoh macam saya kata tadi welding, mungkin kos dia 5-6 ribu ringgit macam tu. Jadi mungkin sebagai pelajar, mungkin pelajar tak mampu untuk bayar macam tu. Jadi kita provide dulu base knowledge yang mana bila student yang ada base knowledge ini, bila dia keluar, mungkin bila dia dah ada sedikit kewangan yang kukuh, dia just boleh attend untuk ambil ni je, ambil exam kompetensi je. Tak perlu lagi nak untuk ikuti kursus-kursus asas yang diperlukan untuk ambil exam tu. So far itulah yang kita boleh provide sekarang ni. Dan juga saya mengharapkan daripada pemain-pemain industri yang mungkin ada dalam ni untuk bagi input kepada kita apa sebenarnya yang diperlukan oleh industri. So kita sebagai pemberi knowledge ni orang kata, kita boleh provide benda tu. Sebab industri of course, industri tak ada masa untuk create program ni untuk bagi upscaling pada pekerja-pekerja. So mungkin bagi tahu kita akan provide benda tu. Sebab yang tadi macam yang bertanya tadi kata ada tak kursus-kursus CJ tu dan kita tengah usahakan sekarang ni dan itu memang kita dapat daripada industri lah dan industri pun dah setuju untuk sama-sama dengan kita untuk provide CJ-CJ kompetensi seperti itu. Saya rasa mungkin itu menjawab pada soalan tadi. Okey. Oh, ada tambahan lagi. Sila. Okey. Kalau nak pergi kepada situ, kita ada degree, kita ada 2 program iaitu bachelor degree with piloting dan juga dengan aircraft maintenance. Plus dengan kita ada satu aircraft maintenance, aircraft manufacturing. Okey, dengan bachelor degree in aircraft manufacturing, kita provide SKM. Mana student yang ambil program ni, dia akan graduate bersama dengan SKM. Yang graduate program piloting, dia boleh dapat pilot license, frozen pilot. And then untuk aircraft maintenance, so dia perlu ikuti sedikit course lagi di luar sana, on job training untuk dapatkan sertifikat dalam aircraft maintenance. So far itu yang kita provide sekarang ni dan mungkin untuk detail mungkin boleh kontak kemudian fakulti untuk explain dengan lebih ni lah. Okey, terima kasih Prof. Rasanya menarik pula dengar. Kan? Cuma fikir kita pula dah habis belajar tak kita nak jadi pilot sebagainya. Okey, tapi mungkinlah kepada penonton di luar mana yang rasa ada peluang untuk mereka, kan bolehlah tengoklah. Okey, maksudnya peluang untuk menambah qualification. Okey, nampaknya dah ada signal minta kita stop.
Walaupun ada lagi soalan yang tak dapat dibaca ni. Okey, minta maaf lah. Okey. Kita rasa kita dah sampai penghujung. Untuk sesi kali ini, saya rasa banyak info yang telah kita bincangkan dan kita dikongsi bersama oleh para panel kita. Rasa agak padat untuk tempoh 1 jam, tetapi semoga sesi ni kita rasa soalan yang, minta maaf lah, soalan-soalan yang tidak dapat kita sampaikan, tetapi nanti Urus Siti akan sharekan borang yang mana kita boleh, yang tidak sempat bertanya atau ingin mengetahui soalan lanjut sebagainya, boleh isi pada borang tersebut dan pihak UTHM akan kontak kembalilah untuk bagi input dan sebagainya, terutama kalau ada yang ingin bertahu tentang lebih lanjut tentang pengajian atau program-program yang mereka boleh masuk lah, boleh join sebagainya. Akhir kata sekali lagi saya sebagai moderator ingin memohon maaf sekiranya ada salah dan silap kata sepanjang masa 1 jam kita bersiaran. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang kekal sehingga akhirnya, dan terima kasih sekali lagi kepada panel-panel kita. Prof. Dr. Bari dan juga Prof. Dr. Musli. Semoga perkongsian kali ini akan memberi manfaat kepada kita semua, dan kami sentiasa doakanlah, Urus Siti sentiasa mendoakan benda-benda yang baik sempena wabak COVID ni kita dapat lalui dengan inilah, maksudnya dengan melalui dengan redha dan sebagainya. Okey, itu saja daripada pihak kami untuk sesi kali ini. Ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.